Nama lain plasenta ialah uri. Okay, uri. Okay, ingat bila ada pembentukan embrio dan juga fetus dalam rahim ibu, yang menghubungkan ibu dengan anaknya adalah plasenta dan juga tali pusat. Okay, jadi cuba lihat rajah ini. Rajah ni menunjukkan ada seorang fetus, maknanya dia bukan kembar ya. Ada satu fetus, okay, kemudian dilengkapi dengan tali pusat, umbilical cord is tali pusat. Kemudian ada uterus ibu, okay, uterus ibu, dindingnya kita panggil endometrium. Kemudian ada satu bahagian yang akan membentuk satu unjuran ataupun satu struktur, dikenali sebagai uri ataupun plasenta. Okay, ni kalau ikut ni gambar ni adalah lewat kehamilan minggu-minggu terakhir lah, sebab kepalanya dah masuk dalam bahagian cervix ataupun pintu rahim. Bila cervix membuka, maka contraction berlakulah proses kelahiran yang menyakitkan. Okey, ni dia. Bila lahir, inilah dia. Bayi ada tali pusat, okay, dihubungkan dengan plasenta. Plasenta ini adalah struktur yang special yang Allah Ta'ala jadikan. Dia adalah memisahkan antara darah ibu dengan darah anak. Dia juga tempat berlaku pertukaran bahan antara ibu dengan anak. Dia juga tempat berlakunya penyerapan nutrien daripada ibu dengan anak. Okey, sebab tu orang tua-tua kata kembar kepada bayi adalah uri. Dan saiznya pun besar. Okay, dan ini kalau ikut dalam Islam, kita akan uruskan dengan cara yang baik, bersihkan betul-betul, kemudian tanam untuk elak daripada dimakan oleh haiwan-haiwan liar. Okay, yang kata kena yang kena asap kenapa tu tak, itu mistik je lah. Okay, karut. Okay, apa dia plasenta? Okay, kita lihat balik rajah ni. Fungsi plasenta dalam perkembangan fetus. Cuba kita labelkan struktur A hinggalah H. A apa A? A apa? A adalah dinding rahim ibu. Yang plasenta tu yang mana? Itu plasenta. Ia bentuk unjuran-unjuran macam jari-jari. Sebab tu kalau lihat gambar plasenta tadi, dia macam akar, macam satu bentuk struktur besar, bulat, besar dan berakar-akar. Itulah unjuran-unjurannya yang berasal daripada trophoblast tadi. Okey, C apa C? C, tengok tu, dia hubungkan plasenta dengan fetus. Macam kabel tu. Ini kita panggil umbilical cord ataupun tali pusat. D adalah ruang yang akan diisi oleh cecair, iaitu bendale amnion ataupun orang kampung panggil air ketuban. Okey, E adalah membran amnion ataupun kantung amnion. Okey, yang inilah bila dikata kantung pecah, keluarlah air ketuban, itu adalah tanda-tanda di mana kelahiran akan berlaku. Kan selalu kita dengar dalam TV, tengok dalam TV, air apa yang keluar tu? That is air ketuban yang akan keluar apabila membran ini pecah ataupun membran ini dipecahkan. Okey. E sudah. F apa dia? F adalah chorion ataupun ni kita panggil kantung embrio tadi. Okey, kantung lapisan luar. Okey, yang lapisan dalam kita panggil membran amnion ya. Okey, ini fetus dan H adalah chorionic villi. Okey, yang menuju ke bahagian-bahagian endometrium itu adalah wilus chorion. Okey, yang penting adalah plasenta, tali pusat, amniotic fluid, amnion, membran dan juga fetus. Okey. Ni bila kita zoomkan gambarnya, cuba lihat. Okey, embrio dihubungkan dengan tali pusatnya kepada plasenta. Okey, cuba lihat salur darah ibu dengan salur darah anak. Salur darah ibu ni, lapisan yang hitam-hitam ni adalah daripada ibu ya. Ni rahim ibu lah. Okey, yang unjuran ini adalah fetus. Okey, now kalau lihat di sini, darah dalam ruangan rahim ibu. Okey, ni wilus dalam plasenta, unjuran-unjuran seperti jari yang membentuk plasenta. Okey, salur darah ibu pula, darah beroksigen, darah terdioksigen. Okey, cuba perhati, adakah darah ibu bercantum terus dengan darah anak? Tidak kan? Ia dipisahkan oleh lapisan ataupun oleh satu struktur tebal yang kita panggil sebagai plasenta. Okey,
Jadi cuba lihat, darah beroksigen daripada ibu memasuki ruangan-ruangan uterus ibu, kemudian berada di dalam di dalam plasenta, maka bahan ini akan meresap ke dalam kapilari di dalam wireless. Kapilari ini adalah milik anak. Okey, setiap kapilari ini nanti akan bergabung ataupun berpintal-pintal membentuk satu kabel yang besar, kita panggil umbilical cord ataupun tali pusat. Jadi bahan yang diperlukan just diffuse, meresap masuk merentasi plasenta, okey, kemudian masuk ke dalam aliran darah anak, dibawa masuk pada embrio melalui umbilical vein, iaitu vena tali pusat. Dia terbalik sikit ya. Darah ibu, darah beroksigen dalam arteri darah ibu. Tapi kandungan oksigen dibawa masuk ke dalam fetus melalui vena tali pusat. Arteri vena. Berlawanan kan? Okey, begitulah seterusnya. Kandungan bahan kumuh daripada fetus akan disalurkan melalui arteri tali pusat. Okey, bila sampai ke ruangan-ruangan Willis plasenta, bahan ini akan meresap keluar dan disingkirkan melalui vena ibu. Nampak keterbalikan. Kalau darah beroksigen ibu dalam arteri ibu, tapi kandungan oksigen ke dalam fetus melalui vena tali pusat. Sebaliknya pula, kandungan bahan kumuh, karbon dioksida dan bahan kumuh daripada fetus diangkut oleh arteri tali pusat, kemudian dibawa keluar melalui, tadi cikgu dah sebut, plasenta terbentuk daripada tisu endometrium ibu dan juga tisu embrio. Ianya terbentuk apabila embrio menempel sepenuhnya pada endometrium. Embrio yang menempel ni kita dah panggil dia peringkat blastocysta. Okey, pertukaran bahan berlaku di plasenta melalui proses resapan. Plasenta disambungkan kepada fetus oleh tali pusat. Ingat, umbilical cord. Cord tu besar, tali. Yang terbina daripada ataupun yang mengandungi vena tali pusat dan juga arteri tali pusat. Okay. Trophoblast akan berkembang menjadi chorion ataupun unjuran-unjuran yang dipanggil sebagai wireless chorion. Okay. Salur darah daripada chorion dan ibu berkembang bersama dan membentuk plasenta. Okay. Sebenarnya plasenta juga merupakan organ endokrin sebab dia akan merembeskan progesteron. Sebab itulah kita jarang dengar keguguran berlaku selepas daripada 3 bulan ke atas. Sebab dalam tempoh 3 bulan ke atas, plasenta dah terbentuk dengan sempurna, maka plasenta akan ambil alih fungsi korpus luteum untuk merembeskan cukup progesteron supaya endometrium kekal tebal, menjamin penempelan sehingga berjaya. Okey, nombor 6. Plasenta bersambung dengan fetus melalui tali pusat. Vena tali pusat yang cikgu sebut tadi membawa darah beroksigen daripada plasenta, manakala arteri tali pusat sebaliknya. Plasenta menghalang percampuran darah ibu dan fetus. Yang ini penting. Kenapa? Cuba kita tanya. Kenapa plasenta? Kenapa Allah Ta'ala jadikan darah ibu dengan darah fetus tak bercantum? Okey, cuba lihat ya. Darah ibu salurnya lebih besar. Bila salurannya lebih besar, tekanannya adalah lebih tinggi. Maka seandainya dia terus bercantum, darah tekanan yang tinggi ini boleh meletuskan ataupun memecahkan ataupun merosakkan salur-salur darah fetus yang sangat halus. Okey, di samping itu dia juga mencegah daripada seandainya kumpulan darah ibu dengan kumpulan darah anak tidak sama, dia juga boleh menghalang penggumpalan darah. Bila darah menggumpal, tak boleh nak angkut oksigen, maka fetus boleh mati. Ini semua keunikan dan juga keajaiban yang Allah Ta'ala ciptalah. Kita tak fikir, patutlah plasenta memisahkan darah ibu dengan darah fetus. Kita dah ada 2 tadi. Kenapa dia penting? Okay, 1, cegah rosak. Yang kedua, cegah penggumpalan. Kalau kumpulan darah berbeza. Banyak lagi lah. Dia juga boleh menghalang virus-virus yang berbahaya daripada ibu daripada masuk ke dalam fetus. Contohnya virus sesama. Adalah kecuali 2 virus yang setakat ini boleh menyebabkan gangguan kepada fetus, iaitu virus rubella dan juga virus HIV. Yang 2 ni, minta maaf, plasenta tak boleh nak halang.
Okey. Begitu juga dengan kandungan-kandungan bahan kimia yang lain. Ada yang boleh dicegah, ada yang tak boleh dihalang. Okey, ini dia kembar tadi. Tengok. Bila kembar, dia punya plasenta besar lah. Sebab peranannya dah menjadi 2 kali ganda. Okey, kita cuba jawab. Nyatakan bahan lain selain oksigen dan karbon dioksida yang diangkut oleh vena tali pusat dan arteri tali pusat. Bila sebut pasal vena tali pusat, dia angkut oksigen dan juga bahan dia perlu. Apa bahan perlu? Bahan perlu maksudnya nutrien, air, glukosa dan sebagainya. Okay. Arteri tali pusat pula dia angkut bahan kumuh daripada fetus menuju ke plasenta. Jadi, bila dia angkut bahan daripada pada fetus, tentunya bahan itu adalah bahan buangan daripada fetus. Jadi, selain daripada karbon dioksida, apa lagi? Bahan buangan bernitrogen. Okey, soalan kedua. Nyatakan fungsi plasenta kepada perkembangan fetus sehingga proses kelahiran berlaku. Tadi cikgu dah sebut kan? Okey. Yang pertama, pertukaran bahan. Yang kedua, kelenjar endokrin. Yang kedua, kelenjar endokrin. Yang ketiga, untuk membezakan dan memisahkan tekanan darah fetus dengan ibu. Yang keempat, menghalang percampuran darah dengan darah ibu ataupun menghalang penggumpalan darah. Okay, nombor 5, menghalang bahan-bahan kimia dan juga virus tertentu. Kecuali alkohol, dadak, asap rokok, kafein, nikotin dan juga 2 jenis virus yang setakat ni kita tahu memang boleh menembusi plasenta, iaitu HIV dan juga rubella. Jadi bila dia masuk ataupun sampai kepada fetus, HIV boleh menyebabkan fetus itu nanti HIV positif. HIV positif boleh mengundang kepada penyakit AIDS. Rubella pula boleh menyebabkan kecacatan fetus ataupun janin. Okey. Ini contoh soalan SPM pasti kita ingat tahun bila. Soalannya, terangkan mengapa fetus mempunyai sistem peredaran darah yang berasingan daripada ibunya. Okey, dia beri maklumat sedikit. Membran wireless adalah membran yang memisahkan sistem peredaran darah fetus dari sistem peredaran darah ibu. Jadi, mengapa dia mempunyai sistem yang berbeza? Ini tadi. Soalan lebih kurang sama jawapan dengan yang tadi. Cuba kita ubah cara jawab. Okey, jadi menghalang, melindungi. Sama je. Okey, baru. Okey, ini satu lagi soalan. Yang ni pun cikgu. Okey, ini satu lagi soalan. Yang ni pun cikgu tak ada masalah lah. Cuma soalan tak bagi tahu apa jenis kembar. Tapi kena lihat rajah, kena perhatikan dan kena analisis rajah. Kembar R, dua-dua perempuan. Lepas tu, muka sama kan? Okey, yang kembar S, seorang lelaki, seorang perempuan. Takkanlah kembar seiras. Jadi, kita dah. R adalah kembar seiras, S adalah kembar tak seiras. Jadi, terangkan perbezaan. Yang ini rasanya 6 markah. Jadi, kalau dia kata jenis kembar, pembentukan kembar, ciri-ciri kembar, 6 markah. Jadi, pandai-pandailah. Jenis kembar 1 markah saja. Seiras tak seiras 1 markah. Pembentukan kita bagi lagi 3 markah. Okay, dah 4, 5, 6. Okay. Tu cara, jangan cakap, jenis kembar 2 markah. Tak boleh. Jenis kembar 1 markah. Membentuk kembar, contoh, 1 sperma bersenyawa dengan 1 ovum, lawan dia 2 sperma bersenyawa dengan 2 ovum. So, 1 markah. Membentuk 1 zygot, membentuk 2 zygot. 1 markah lagi. Berkongsi 1 plasenta, mempunyai 2 plasenta masing-masing. 1 markah lagi. Okay. Mengandungi kandungan genetik sama, mempunyai kandungan berbeza, 1 markah lagi. Okay, itu pembentukan. Dan ciri-ciri kembarnya apa yang kita nampak? Jantinanya sama ataupun berbeza. Ciri-ciri yang lain, ciri fizikalnya sama, ciri fizikal berbeza. Ini apa lagi? Kandungan genetik yang sama ada dah ke atas ya. Okay, so dapat